Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan yang memulakan hari kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan niat kita meletakkan nawaitu sebab tuan-tuan, puan-puan istiqamah setiap pagi bersama dalam mihrab Al-Quran, yang membaca Al-Quran, sebab perkara tersebut
Ya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan-urusan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan, ya, pahala yang berlipat kali ganda, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala bentuk kemudaratan dan azab dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan, ya, bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi yang muka surat 295 ayat yang ke-16 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah.
Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz doakan agar semua kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri, pada keluarga, pada makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, kenderaan yang kita naiki, rumah yang kita diami, dan seterusnya keberkatan itu berpanjangan sehinggalah kita menemui Allah Azza wa Jalla di Al-Jannah. Seperti biasa, Ustaz mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan Ustaz, kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah Mihrab Al-Quran kajian 99 nama Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin. Pagi ini masuk siri yang ke-72. Seperti biasa, Ustaz ingatkan tuan-puan untuk share, viral dan like akan program ini, sebarkan ke seramai yang mungkin kepada teman-teman yang lain insya-Allah. Keduanya ialah ambillah ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita berinfak kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz yang kita sekarang sedang merancang. Untuk apa? Merancang untuk infak pembelian tanah bagi tujuan wakaf pembangunan Madinatul Hufaz fasa yang ketiga. Selain daripada itu, program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran terbuka untuk semua, masih dibuka. Tuan-tuan boleh mendaftar untuk itu. Sebagaimana pengambilan pelajar tingkatan 1 dan juga program Fast Track SPM selama 2 tahun di Madinatul Hufaz juga sedang dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan dialu-alukan untuk membuat pendaftaran bagi pihak anak cucu masing-masing. Termasuklah tuan-puan, insya-Allah Ustaz dan Ustaz Nafizah Musa akan pertama sekali menziarahi negara Jepun. Kami membawa rombongan dan tema kali ini ialah tema kajian Asmaul Husna melalui tafakkur alam di bumi Jepun. Jadi sesiapa yang berminat boleh mendaftarnya sebagaimana kembara umrah dan ziarah, insya-Allah pada 5 Mac sehingga 16 Mac. Sesiapa yang berminat juga dialu-alukan untuk bersama dengan kami berdua. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada siri yang lepas kita telah pun membahaskan maksud Asmaul Husna Allah Al-Latif dengan maksud yang pertama. Apa dia maksud pertama? Allah yang bersifat lemah lembut, yang bersifat halus, yang bersifat penyantun. Dan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla diminta supaya menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat tersebut agar kita mudah untuk influence orang, mempengaruhi orang, terutama sekali kepada kebaikan dan kepada Islam itu sendiri. Bukan mempengaruhi orang untuk benefit peribadi, tidak ya. Kerana orang Islam diajar sebagai orang yang ada fikrah dakwah. Semua kita ni pendakwah. Jadi pendakwah ni mestilah orang kata berusaha untuk memikat orang, mad'u kepada mereka dan kepada pendakwah tersebut, dan pendakwah tersebut mestilah terus bergerak ke langkah yang berikutnya, mendekatkan mad'u kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wadahnya ialah dengan cara yang lemah lembut, halus dan santun. Itu yang kita bahas pada siri yang lepas. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bahas maksud Allah yang bersifat Al-Latif dengan makna kedua, seni canggih yang berimpak tinggi. Seni canggih yang berimpak tinggi. Macam mana ceritanya? Wah, ini agak pelik sedikit kan? Begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuba tengok dan hayati gambar di skrin ini. Okey, di sebelah kiri ini ialah gambar sebenar bom atom yang diletupkan oleh Amerika Syarikat kepada negara Jepun di Hiroshima, Nagasaki. Masya Allah, kita nampak bagaimana kemusnahan berlaku pada negara tersebut. Manakala di sebelah kanan ini ialah perbezaan bom nuklear dan bom atom. Maknanya apa dia? Kita kata bom atom tu hebat dah. Bom atom tu hebat dah yang diledakkan di Hiroshima, Nagasaki. Namun bom nuklear yang ada dekat ini jauh lebih hebat, lebih berimpak tinggi, lebih berkuasa, lebih gagah daripada bom atom.
Jadi, apa kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Latif? Al-Latif dengan maksud yang kedua tadi, iaitulah Allah Azza wa Jalla begitu sekali seni dan berimpak tinggi. Seni canggih yang berimpak tinggi. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, begini ya. Kalau kita mengkaji tentang bom atom ini adalah gabungan, termasuklah bom nuklear pun sama, gabungan daripada molekul-molekul yang halus sangat. Molekul-molekul yang halus, kimia-kimia yang halus, yang disusun secara rapi, yang disusun secara sistematik, yang sangat kompleks dan complicated cara penyusunannya untuk memastikan memberikan impak yang kuat. Artinya apa dia? Kalau kita tengok dalam kata dia punya tabung tu, okey, diisikan dengan ledakan bom, ledakan nuklear, dan disitulah adanya bahan-bahan kimia yang sangat halus, yang sangat kompleks, di mana apabila jatuh dia akan membawa kepada letupan yang sangat dahsyat, memusnahkan dunia hatta. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, susun halus yang begitu seni, namun dia membawa impak yang kuat, maka itu juga disebut sebagai Al-Latif. Itu juga disebut sebagai Al-Latif. Masya Allah. Nah, jadi fahamlah kita di sini bahawasanya apabila kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah bersifat Al-Latif, selain daripada makna yang pertama yang telah kita bahas, maka pada makna yang kedua nak beritahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat strategis, sangat halus, sangat seni, sangat sistematik, dan apa yang digarapkan oleh Allah Azza wa Jalla itu sangat memberikan impak yang besar. Sebagaimana kita boleh faham dengan perumpamaan bom nuklear, bom atom, yang ada padanya susunan rapi molekul-molekul halus yang disusun secara berimpak tinggi, akhir sekali meledakkan satu letupan yang sangat dahsyat, maka walillahil mathalul a'la, begitulah perumpamaannya. Biarpun Allah Azza wa Jalla pasti jauh lebih hebat daripada itu, tetapi untuk kita faham bahawa bila sebut Allah itu Al-Latif, Allah itu maha halus percaturannya tapi berimpak tinggi. Ulang sekali lagi, Allah itu maha halus percaturannya, maha halus penciptaannya, maha halus akan manajemennya, tetapi sangat berimpak tinggi. Mungkin tuan-puan nampak tak nampak jelas tak jelas kan atas apa yang Ustaz sebut. Tak apa, Ustaz akan bawa beberapa contoh. Contoh yang begini. Baik, hadirin sekalian, mari kita rujuk kepada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allaha latifun khabir. Masya Allah. Nah, bertemu dah dengan perkataan latifun. Bermaksud, tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menghijau? Sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha teliti. Pada surah Al-Hajj ayat 63 ini, Allah memberitahu, wahai manusia, ingat ya, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit turun ke muka bumi? Allah. Allah mana? Allah yang bersifat latif. Apa maksud latif di sini? Itulah cara Allah menyusun itu sangat halus, sangat seni, tapi berimpak tinggi. Apa impak tingginya? Itulah sampai ke peringkat air daripada atas boleh turun ke bawah. Macam mana kita nak faham lebih detail? Tuan-puan, sila rujuk
pada surah An-Nur ayat 43 dan ayat 44. Pada kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita proses kepada terbentuknya awan yang membawa kepada turunnya hujan. Masya Allah, tabarakallah. Sangat halus, sangat kompleks, sangat seni, sangat unik, tapi berimpak tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Yang bermaksud, tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan perhatian. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ya, Ustaz sempatlah belajar geografi masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Antara lain ialah belajar proses pembentukan awan. Masya Allah, tabarakallah. Terzahir Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Latif. Bagaimana air daripada lautan disedut naik ke atas, kemudian membentuk tompuk-tompuk putih, kemudian diarakkan awan tersebut ke seluruh daratan dan juga di tempat-tempat yang lain, kemudian bergabung awan dengan awan, awan dengan awan, awan dengan awan, sehinggalah bergeser satu sama lain, sehingga sebahagiannya berat satu sama lain. Akhir sekali, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kuatnya geseran sesama awan itu, maka turunnya air hujan yang begitu halus dan bersih. Masya Allah. Ini namanya Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala yang sangat halus mengatur, mengurus, menciptakan awan, tapi impaknya sangat besar. Apa dia? Turunnya hujan. Kenapa impaknya sangat besar? Pertama sekali, siapa yang boleh buat air? Siapa yang boleh buat hujan? Siapa yang boleh mengarakkan awan? Siapa yang boleh menentukan awan itu akan bergeser, dan lokasi mana yang dapat menentukan, dan siapa yang dapat menentukan lokasi mana akan turunnya hujan? Tidak ada sentuhan di kalangan manusia, Allahumma illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita kata, sekarang ada teknologi moden menembak awan sehingga turunnya hujan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, teknologi moden menembak awan. Tetapi siapa pula yang mencipta awan? Siapa pula yang mengumpulkan ada air dalam awan? Tidak ada sesiapa pun. Yang paling tinggi gagah-gagah manusia, okey, pergi tembak, shoot awan. Itu saja. Tetapi dari segi mencipta minal adam ilal wujud, daripada tidak ada awan kepada ada awan, dan awan itu pula ada kombinasi, ada air dalamnya, diarak ke sana ke sini, kemudian bergeser satu sama lain, turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan itu semua. Allah mana, tuan-puan? Allah yang bersifat Al-Latif, yang maha halus seni ciptaannya, tetapi berimpak tinggi demi untuk kebaikan kita manusia. Maka dengan itu, kok kata setiap kali turun hujan, kita pun terus
mengenali Allah, oh inilah dia Allah yang bersifat Al-Latif, sekarang telah menurunkan hujan kepadaku, dengan hujan inilah menyebabkan tanah subur, rumput pun jadi hijau, tumbuhan-tumbuhan pun segar. Masya Allah, tabarakallah. Sayangnya aku kepada Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Latif, yang maha halus seni ciptaannya dan sangat berimpak tinggi. Jadi inilah dia tujuan besar tuan-tuan dan puan-puan kita belajar Asmaul Husna. Refleksnya apa dia? Makin sayang kita kepada Allah, makin kasih kita kepada Allah, makin terasa hebat kita kepada Allah, dan paling penting makin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengenalinya pada pagi ini, Allah yang bersifat Al-Latif. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ustaz cuba bawa contoh yang kedua ya. Masya Allah. Mari kita tengok fakta ini. Nisbah air dan darat dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, poin pertama. Di dalam Al-Quran, perkataan al-bir, perkataan al-bar, perkataan al-bar bermaksud daratan. Disebut sebanyak 13 kali di dalam Al-Quranul Karim. Manakala perkataan al-bahar, yakni lautan, disebut sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Poin kedua, dalam matematik ditulis nisbahnya 13 nisbah 32. 13 kali perkataan al-bar daratan, 32 kali al-bah lautan. So kalau kita nak convert kepada percentage, memberi maksud 29% bicara tentang al-bar, 71% bicara tentang al-bah. Kajian muktamad mendapati bahawa keluasan daratan ni, kita kan ada bumi ni, bumi keseluruhan ni, yang dikatakan 1/4 bumi tu, 1/4 dunia ni adalah daratan dan 3/4 dunia lautan. Jadi keluasannya banyak mana? Keluasan daratan ialah 148,940,000 kilometer persegi. Ia mewakili 29.2% ataupun bundarkan angka 29. Berbeza dengan keluasan lautan yang kita tengok dominasi, kalau kita naik kapal terbang terutama sekali, kita akan nampak dominan dunia ini adalah lautan. Ya, itulah dia 3/4. Jumlahnya ialah 361,132,000 kaki persegi luasnya. Mewakili 70.8%. Kita bundarkan angka 71. Maknanya apa tuan-puan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang bersifat Al-Latif. Allah yang bersifat Al-Latif. Bagaimana Allah di dalam Al-Quranul Karim memberikan satu mukjizat yang sangat luar biasa. Sebab itulah poin pertama yang saya nak sebut, apa dia? Ustaz ketika mana membuat kajian tentang Asmaul Husna, Ustaz tidak akan lari daripada merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz elak daripada berbicara tentang falsafah. Ustaz elak berbicara soal mantik. Kenapa? Kerana tidak ada yang paling tepat dalam membicarakan tentang mengenali Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan macam mana cara nak kenal Allah? Jawabnya mesti dengan kalamullah, Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, diam tak diam, biarpun Allah bercakap soal daratan, lautan, tapi bila kita membuat statistik, okey, perkataan daratan disebut sebanyak 13 kali ataupun mewakili 29%, manakala perkataan
Lautan disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quranul Karim. Ia mewakili 7.1%, dan bila kita kira keseluruhannya, itulah realiti keluasan daratan dan keluasan lautan keseluruhannya. Apakah kita nak kata, oh ini berlaku secara musadafah? Musadafah ni maknanya secara kebetulan? Tidak. Ini pasti demi Allah dicatur oleh empunya langit, empunya bumi, empunya alam, empunya dunia, empunya daratan, empunya lautan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Latif. Allah yang bersifat Al-Latif. Semacam Allah ni menyusun. Okey, nah, ini ialah kapasiti keseluruhan dunia. Daratannya banyak ni, lautannya banyak ni, maka aku pun nak sebut perkataan daratan pun banyak ni, perkataan lautan banyak ni, supaya equate ataupun sama belaka. Nampak munsajim, selaras, nampak al-latif, benda yang sangat halus tetapi memiliki impak yang sangat tinggi. Masya Allah. Tengok tuan-puan, kita kaji Quran, kita kenal Allah. Kita baca Quran, kita kenal Allah. Dan inilah dia yang saya tekankan, kenapa penting kita belajar Asmaul Husna untuk kita mengenali Allah, dan kenapa kita rujuk kepada Al-Quran supaya kita rasa sedap membaca Al-Quran, sebab kita sedang melangkah mengenali Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ini belum lagi Ustaz masuk kepada ayat-ayat seumpama ini. Contoh surah Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah itu latifun. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha latif dan maha khabir, maha mengetahui. Tuan-puan, macam mana kita nak menterjemahkan innallaha latifun? Sebelum itu Allah menyebut, wahai manusia, ingat ya, kalau ada debu yang sangat halus, berada di mana? Berada di dalam batu. Bukan atas batu, dalam batu. Atas batu tu menasabahlah debu halus. Sekarang debu halus yang nampak, tak nampak, nampak, tak nampak, nampak, tak nampak, tak nampak, tak nampak, nampak, tak nampak, duduk dalam batu, ataupun berada nun dalam langit, ataupun dalam perut bumi, ya'ti bihallah, Allah tahu banyak mana kuantiti yang ada, Allah tahu berat mana yang ada. Jadi Allah tahu tu bagaimana? Innallaha latifun. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha seni, maha halus, maha berimpak tinggi. Dan inilah dia Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalaulah kita nak kata okey, kena ada teknologi yang sangat-sangat canggih, nak sukat tebal mana, banyak mana, berat mana, debu yang paling halus dalam batu, biarpun sememangnya tidak ada sehingga hari ini tidak ada teknologi yang mampu membuatnya, tapi Allah Azza wa Jalla maha berkuasa, sebab Allah itu latifun, halus tapi memberikan impak yang sangat besar. Begitulah juga kita baca surah Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia, yakni Allah, tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Maknanya Allah boleh melihat kita, kita tak boleh melihat Allah. Ini semua adalah Allah tutup perbincangan. Wahwal latif. Allah itu halus, seni dan berimpak tinggi. Ini bukan sesuatu yang mudah ya. Okey, bagaimana kita ni, kita nampak orang, orang tak nampak kita. Kalaulah kita rasa pelik, benda tu macam tak masuk akal, tapi Allah selamba je sebutlah tu dirikul absar, wah wajrikul absar, aku lihat kamu, kamu tak lihat aku. Wah, macam mana tu?
Ini semua ialah gara-gara Allah Subhanahu wa taala wa huwal latif, maha halus, maha seni tapi berimpak tinggi. Apa tak impak tingginya? Aku nampak kamu, kamu tak nampak aku. Pelik kan? Begitulah juga contoh kalau kita rujuk kepada surah Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu latif, maha halus namun berimpak tinggi apabila memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tuan-puan, tak terfikir dalam kotak fikiran kita bagaimana seorang janin, embrio yang ada dalam perut ibu tiba-tiba boleh makan, boleh minum dengan mudah. Apatah lagi boleh hidup. Boleh hidup tu dalam air. Boleh hidup tu dalam darah. Tuan-puan, Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa kan? Okey, bayi ketika mana dalam perut ibu dibungkus dengan air ketuban. Maknanya apa dia? Bayi hidup dalam air. Padahal ketika bayi yang sama keluar daripada kandungan ibu, cuba kita selam di dalam air. Hidup kan mati? Pasti mati. Apa lagi? Bayi dalam kandungan ibu tenggelam lemas dalam darah. Padahal bayi yang sama bila lahir daripada perut ibu, cuba kita hiris badan dia keluar darah. Pasti dia akan mati. Tapi semua ini dicatur. Begitu halus, begitu seni oleh Allah. Allah mana? Allah Al-Latif. Yang berimpak tinggi. Berimpak tinggi maknanya membuat sesuatu yang sangat complicated yang menyebabkan kita sebagai hamba Allah surrender. Oh, tak mampulah. Canggih-manggih macam mana sekalipun teknologi yang ada atas muka bumi ni tak mampu nak sumbat semula manusia dalam perut ibu, nak bagi makan, bagi minum, bagi oksigen. Tetapi Allah Azza wa Jalla dengan mudahnya, dengan senangnya menciptakan itu, manusia dalam perut ibu hidup elok-elok saja. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Latif, halus, seni, canggih-manggih dan berimpak tinggi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kesimpulannya apa dia? Ini kesimpulan kita belajar Allah yang bersifat Al-Latif. Pertama sekali ialah akan terzahir hebat kita kepada Allah. Kedua, akan terzahir takut kita kepada Allah. Ketiga, akan terzahir rasa malu kita kepada Allah. Yang keempat, akan terzahir rasa khusyuk kita kepada Allah. Dan yang paling penting ialah terzahir rasa sayang dan setia kita kepada Allah. Kita ambil contoh, okey, Alhamdulillah hujan turun, dah seminggu tak turun hujan. Dengan hujan turun membasahi bumi, okey, pokok-pokok, bunga-bunga yang kita tanam pun segar, okey, binatang pun mesti seronok. Kenapa? Rumput-rumput yang dia nak makan pun dah tumbuh elok dan kita rasa segar. Siapa dia tu yang buat? Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Latif. Oh, Alhamdulillah aku dulu tidak ada minyalah adam ilal wujud. Kemudian kita ni kita ada proses yang tertentu bermula daripada janin dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, disimpan dalam perut ibu. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Latif. Allah beri makan, beri minum, beri oksigen, walaupun duduk air ketuban, walaupun duduk dalam darah, tapi elok-elok je hidup. Kok rasa nak kata hebat kepada Allah? Hebatlah. Kok rasa nak takut kepada Allah? Takutlah. Kok rasa nak malu kepada Allah? Malulah. Kok rasa nak khusyuk kepada Allah? Khusyuklah. Kok rasa nak sayang, setia, tauhid kepada Allah? Setia dan tauhidlah. Ini semua gara-gara kita mengenali Allah, ma'rifatullah, dengan kita mempelajari Asma'ul Husna, Allah yang bersifat Al-Latif. Ini merupakan feedback ataupun tindak balas ekoran daripada kita ma'rifatullah. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini sebagai penyambung ya kepada tajuk makna kedua Al-Latif. Allah yang sangat halus menyusun sesuatu, namun dia memberikan kesan yang besar, impak yang tinggi demi untuk survival kita sebagai seorang manusia hidup di muka bumi dalam keadaan sangat complacent, sangat selesa. Dan bagi mengakhiri kepada kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama seperti biasa kita amalkan satu doa. Doa pada pagi ini, doa agar diterima amal dan taubat kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, bahaya sekali kalau amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Bahaya sekali. Kalaulah taubat kita ni juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara usaha yang boleh kita buat, kita merengek kepada Allah. Merengek kepada Allah, merayu kepada Allah. Wahai Allah, aku ni banyak buat amal, tak nalah amalan aku ni sia-sia. Aku ni bertaubat, tak nalah taubat aku ni ditolak mentah-mentah oleh kamu. Maka kita merengek. Salah satu cara kita merengek, kita berdoa kepada Allah. Dan doa itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha Penerima taubat, bagi lagi Maha Penyayang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat, bicara Asmaul Husna kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, sama-sama kita tutup dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka
dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.